Tapi sebelum itu saya bawa satu satu kenyataan notis tuntutan. Anwar Ibrahim memberi tempoh 3 hari kepada Ahli Parlimen Baling Hassan Saad untuk membuat permohonan maaf tanpa syarat berhubung hantaran audio di Twitter yang mendakwa kononnya Perdana Menteri mempunyai hubungan dengan Israel. Menerusi notis tuntutan, so kita share. Menerusi notis tuntutan dikeluarkan hari ini oleh firma guangan SN Nair dan partner kepada Ahli Parlimen Perikatan Nasional itu, Anwar juga memohon penarikan balik dakwaan hantaran berunsur fitnah bertarikh 2 hari lalu. Menurut salinan itu dilihat oleh Malaysia Kini, pengurusi PNP Pakatan Harapan itu mendakwa dia difitnah dalam audio yang dimuat naik oleh pemegang akaun Twitter bernama Muhammad Ropi Mat Sin. Anwar yang juga adalah Presiden PKR berkata audio itu turut dipetik oleh pengguna akaun Twitter bernama Pemikir Malaysia yang mendapat tontonan melebihi 431,000, reaksi like melebihi 4,500, perkongsian melebihi 3,300 dan petikan Twitter melebihi 1,400 kali setakat ini. Anwar mendakwa hantaran itu bukan sahaja memfitnahnya tetapi juga mencemar dan mengejek titah yang di-Pertuan Agong yang telah memperkenankan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Now, saya nak bagi tuan-tuan, ini taktik yang digunakan oleh golongan-golongan walancai ni semua untuk tujuan apa tuan-tuan? Tujuan dia tidak lain tidak bukan adalah untuk nak menjatuhkan kredibiliti dan juga kerajaan Anwar Ibrahim. Okey, dia macam ni. Sebelum kerajaan Anwar Ibrahim itu jatuh, sebelum dia kena justifikan kejatuhan tersebut. Yang ini saya akan cerita. Sebelum dia nak jatuh, dia kena justifikan kejatuhan tersebut. Nak jatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim, dia kena justifikan. Kenapa dia orang nak jatuh? Sebab sekarang ni majoriti rakyat dah terima dah. Majoriti rakyat dah terima dah keadaan yang ada sekarang ini. Majoriti rakyat yang mana tak terlibat dengan politik, saya kata 80% rakyat yang tak berminat dengan politik dah terima dah keadaan bahawa Anwar Ibrahim sudah dilantik menjadi Perdana Menteri dan juga kerajaan yang dilantik sekarang ini kerajaan yang di-Pertuan Agong yang ditentukan oleh di-Pertuan Agong. Sebab itu kalau kita kata ada orang petikai kan, kalau ni kerajaan perpaduan, kenapa dekat pada Padang Serai nak bertembung lagi? Itu saya kata tadi. Kalau diberikan pilihan, Pakatan Harapan pun tak nak bersama dengan BN. Kalau diberi pilihan, BN pun tak nak bersama dengan Pakatan Harapan. Sama juga. Tetapi sekarang ini kita nak menyelesaikan satu konflik. Konfliknya adalah bahawa sekarang ini, dalam keadaan yang ada ini, situasi yang ada sekarang ini, bahawa apa yang berlaku dalam orang kata apa, dalam kemelut yang ada, tak ada jalan penyelesaian. Even PN pun, Perikatan Nasional, kalau dia nak bentuk kerajaan, dia kena bersama dengan Barisan Nasional. Dia suka atau tidak, dia kena bersama dengan Perikatan Nasional. 70 lebih kerusi, 73 kerusi, 70 lebih kerusi. Kalau dia dicampur dengan Barisan Nasional, baru 100. Campur dengan GPS, itu Barisan Nasional 30 kerusi tau, baru 100. Tak cukup lagi nak bentuk kerajaan. So dia kena bentuk bersama dengan GPS. Maksudnya dia kena bersama juga dengan dengan Barisan Nasional, kluster-kluster mahkamah dia kena. Kan dia kena bersama dengan Perikatan Nasional, kluster mahkamah. Itu suka atau tidak, itu yang dia kena buat sekarang ini. Macam mana? So dia kena teruskan juga benda ni. So dia kena buat juga, pastikan bahawa kerajaan dilantik adalah kerajaan yang orang kata apa, nak meneruskan situasi yang ada, nak meneruskan benda yang ada sekarang ini, nak meneruskan. Kita nak kena teruskan negara sekarang ini. Kita nak kena buat supaya what do you call that? So kalau kita kata masa kita nak kena teruskan kerajaan yang ada sekarang, itu point dia. Ni harga barang ni naik ni, siapa nak selesaikan masalah? Kena ada kerajaan. So kalau kita fikir secara logik, siapa yang paling banyak? PN dok sibuk, dia kata kita yang paling banyak, kita majoriti, kita paling banyak, kita majoriti. Engkau lebih daripada 80 ke kursi? Itu je persoalannya. Dalam kelompok ini paling banyak siapa? Pakatan Harapan. Tapi dia tak berjaya buktikan bahawa mereka ada majoritis. Siapa kata mereka tak berjaya buktikan mereka ada majoriti? Kami berjaya buktikan kami ada majoriti. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kamu ada majoriti? Kami 10 orang daripada BN telah menyatakan sokongan untuk menyokong Muhyiddin Yassin. 10 orang yang sama telah menarik sokongan tersebut daripada menyokong Muhyiddin Yassin. So sekarang ini sebenarnya macam saya kata, rakyat ni dah muak dah dengan politiking ni. Rakyat nak move forward je. Yang dok politiking ni, yang dok gila kuasa ni, orang-orang PN, geng-geng Perikatan Nasional ni dia gila kuasa ni. Ni tuan-tuan, ni nak cerita, betul lah apa saya kata itu kan. Yang di offer membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan adalah Perikatan Nasional.
Yang di-Pertuan Agong offer dulu PN sebelum dia offer pada Barisan Nasional. Perikatan Nasional yang tolak offer tersebut. Dia sign mengatakan kami tidak setuju, saya tidak bersetuju. Menolak offer yang di-Pertuan Agong. So bila dia dah tolak, obviously Agong tak offer lah kepada parti ketiga paling banyak iaitu Barisan Nasional. Kemudian yang keempat paling banyak iaitu GPS. Dan mula-mula GPS tolak. Lepas tu GPS terima. Kan? Lepas tu dia tolak. Lepas tu dia terima balik. Tak kisahlah. Tolak terima. Tapi ujungnya dia terima. Dia terima, maka terbentuklah kerajaan yang di-Pertuan Agong sekarang ini. Isu dia adalah apabila mereka tak puas hati. So sekarang ni, apa mereka nak buat ialah mereka sedang mainkan lagi sentimen ini. Saya kata bahawa kita sebagai cyber trooper, saya tak mengaku, malu kita mengaku kita ni sebagai cyber trooper, tuan-tuan. Memang kita cyber trooper, askar cyber kita. Kita ni askar cyber. Kita sebagai cyber trooper hari tu kita kata tak apalah, kita tarik diri, Anwar dah jadi Perdana Menteri, tercapai cita-cita kita. Dan kita realise bahawa syaitan-syaitan bisu ni, syaitan-syaitan yang bertopengkan ulama ni, ni aku nak pakai perkataan ni. Syaitan-syaitan yang bertopengkan ulama ni, bertopengkan agama ni, bertopengkan bangsa ni, mereka cuba juga nak menjatuhkan kerajaan yang sah buat kali kedua. Kali pertama mereka jatuhkan dulu bersama dengan pengkhianat-pengkhianat dahulu. Dan mereka berjaya dan dengan bangganya dia kata, oh kita telah berjaya menjatuhkan kerajaan. Dengan bangga, tuan-tuan. Tapi apa jadi pada kerajaan tersebut? Kerajaan yang tidak toibatun walabun kafur. Toib yang tidak baik. Kerajaan yang tidak baik. Diasaskan kepada perkara yang tidak baik. Diasaskan kepada pengkhianatan. Kita tengok betapa sengsaranya rakyat 33 bulan mereka memerintah. Lebih 30 bulan mereka memerintah, betapa sengsaranya rakyat. Harga barang naik, mata wang naik mendadak tinggi, saham jatuh turun. Harga barang meningkat tinggi. Mereka tak berjaya kawal pun. Sebab apa? Kepimpinan mereka sibuk nak pegang jawatan. Lebih 70 jawatan menteri, timbalan menteri dan sewaktu dengannya GLC mereka sakau, mereka pegang. Kerana apa? Mereka nak kuasa, tuan-tuan. Bila dah pegang kuasa, harga barang pun tak mampu nak turunkan. Kan? Ada ni saya tengok satu kartun lah, dia kata apa? Anwar Ibrahim tak ambil gaji tapi dia jadi Perdana Menteri. Ada orang buat kerja, dia buat meeting hari Ahad pun buat meeting, tuan-tuan, untuk kos sara hidup hari Ahad. Ingat tak dulu Muhyiddin Yassin hari Ahad dia kata tunggu hari Senin, Ahad cuti. Anwar Ibrahim hari Ahad pun buat meeting. Sebab nak memikirkan macam mana nak selesaikan masalah kos sara hidup rakyat ni. Of course lah, kita kata memang tak boleh nak selesai immediately, tetapi sekurang-kurangnya effort itu ada. Ini orang yang bekerja keras tapi tak ambil gaji. Apa jadi dengan apa orang kata duta khas ke Timur Tengah, ambil gaji tapi tak buat kerja? Saya tak tahu apa kerja duta khas di Timur Tengah ni. Apa yang dia buat dekat Timur Tengah tu. So balik kepada cerita kita tadi. Sekarang ni mereka sedang mencipta persepsi untuk jatuhkan kerajaan ini. Kerana mereka tahu kalau kerajaan ini jatuh, kalau Anwar Ibrahim jatuh, rakyat akan marah. So dia kena cipta kebencian. Mereka kena cipta kebencian kepada Anwar Ibrahim. Kebencian yang pertama, Anwar Ibrahim adalah ejen Israel. Okey, ejen Israel. Ejen Israel dia kata. So hari ini Anwar Ibrahim telah menghantar satu notis tuntutan kepada ahli parlimen baling, mendesak beliau memohon maaf. Kalau tidak memohon maaf dalam 3 hari, maka beliau juga akan disaman. Sama juga dengan Menteri Besar Kedah Sanusi. Dalam masa yang terdekat ini, surat telah dihantar kepada Sanusi untuk memohon maaf kenyataan berikut. Hari itu Sanusi kata, tak ada masalah, kita lawan. Sekarang ini dah menang, tak payahlah lagi nak saman saya. Tak apalah, kalau rasa nak kena saman teruskan. Kita sonok je. Saman nak buktikan. Dia dalam tuntutan defamation ni, tuan-tuan, mudah je. Kalau betul ustaz ini tidak memfitnah, apa nak takut? Kalau betul ustaz ni tak memfitnah, ustaz, tuan-tuan, ustaz ni, takkan ustaz tak tahu ayat Quran hadis tentang bahaya fitnah ni? Ustaz, kan sekolah sekiranya tak takut, tak risau, bawalah ke mahkamah. Apa nak takut? Buktikan bahawa Anwar Ibrahim ini adalah ejen Israel. Buktikan dekat mahkamah ni, kita buktikan. Bukan dalam Twitter, bukan dalam Facebook, bukan dalam TikTok, bukan dalam YouTube. Dekat mahkamah buktikan. Kan kita tak ada risau apa, bawa buktikan. Buktikan dalam mahkamah nanti. Kita nak tengok ada ke tak ada. Kita nak tengok ada ke tak ada golongan ini yang dia ada bukti. Sebenarnya, tuan-tuan, dia orang ni main hambo je. Ayat yang saya guna, dia orang ni main hambo je. Dia macam ni, hambo je dulu. Hambo buat fitnah,
Yang fitnah ni disebarkan oleh pendengki-pendengki. Kemudian siapa yang menyambung dia? Pendungu-pendungu yang percaya, yang si bodoh. Yang bodoh-bodoh ni percaya, tuan-tuan. Yang si dungu ni tukang lebar. Oh, betul lah. Takkanlah ustaz nak menipu. Itu ayat dia. Takkanlah ustaz nak menipu. Ini fitnah ni. Takkanlah ustaz tak tahu fakta. Merangkaklah korang ke akhirat nanti. Kau nak cari Anwar Ibrahim, mohon maaf ke akhirat nanti. Itu je, simple. Kalau kau rasa ada saya pernah jumpa ada satu walaon ni lah. Dia kata, aku tak risaulah nak merangkak dekat akhirat kelak, kerana aku tahu aku berada di pihak yang benar. Dia kata, tak apalah. Urusan akhirat itu Tuhan punya kerja. Cuma kalau aku nampak kau mengangkat nanti, jangan lupa tegur aku. Kalau kau cari sorry, kat mana Anwar Ibrahim? Aku nak pergi cari dia lah. Aku tak tahu. Masa-masa itu nafsi sendiri-sendirinya. Kan? Aku punya hal, kau punya hal. Masing-masing tak nak ambil tahu apa yang berlaku. Nah, tuan-tuan. Sebab itu, bila sekarang ini, apa yang saya dah buat satu posting. Kalau ada anda nampak tuan-tuan yang berkaitan dengan fitnah ni, buat laporan polis. Saya nak tengok berani tak berani dia orang duduk lock up. Berani tak berani dia duduk lock up.